Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama saya Fairuz Muhammad dalam rangkuman berita seminggu yang membawakan berita-berita terkini selama seminggu di negeri Pahang. Saya kira masih belum terlambat untuk mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan 2020 kepada seluruh penduduk di negeri Pahang. Kita mulakan rangkuman berita pada minggu ini dengan berita keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Mangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasan Al-Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada sambutan Hari Kebangsaan 2020. Peringkat negeri Pahang Darul Makmur di Stadium Sukpa Indra Mahkota di Kuantan Isnin lalu. Mari kita ikuti laporan yang disediakan. 2020 peringkat negeri Pahang. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasan Al-Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat pada sambutan Hari Kebangsaan 2020 peringkat negeri Pahang Darul Makmur di Stadium Sukpa Indra Mahkota di Kuantan Isnin lalu. Sambutan dalam norma baharu itu diadakan secara tertutup dan tiada perarakan seperti tahun sebelum ini serta hanya disiarkan secara langsung di Facebook Kerajaan Negeri Pahang. Turut hadir Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Warosti Wan Ismail, pengerusi sambutan yang juga pengerusi jawatan kuasa perpaduan kebajikan masyarakat, pembangunan wanita dan keluarga negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shahaniza Syamsuddin dan barisan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pahang dan pegawai-pegawai kanan kerajaan. Di beberapa penuntut khusus asas TTS Siri 6. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasan Al-Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan rasa syukur apabila kutipan zakat negeri Pahang masih berada di landasan yang baik meskipun ekonomi dunia menghadapi zaman kemelesetan akibat pandemik COVID-19. Baginda selaku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIB bertitah, sehingga hujung Ogos 2020, kutipan zakat negeri Pahang mengalami peningkatan 1.5% atau 1.2 juta ringgit berbanding tempoh yang sama tahun 2019. Manakala bilangan pembayar meningkat sebanyak 1,014 orang berbanding tahun 2019. Baginda bertitah sehingga 31 Ogos 2020, seramai 81,104 pembayar zakat harta telah membayar zakat dengan jumlah 81.4 juta ringgit berbanding 80,090 pembayar zakat harta dengan jumlah 79.9 juta ringgit dalam tempoh yang sama tahun 2019 termasuk badan-badan korporat. Kerajaan negeri memperuntukkan 500 slot tanah pada peringkat awal kepada penjawat awam meliputi kumpulan sokongan dan profesional di negeri ini. Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Warosti Wan Ismail berkata, peruntukan sebanyak 500 slot tanah ini adalah sebagai permulaan sebelum diteruskan lagi secara berperingkat. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan seminar penghayatan Islam penjawat awam peringkat negeri Pahang Darul Makmur tahun 2020 Masihi bersamaan dengan 1442 Hijrah di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah di Kuantan Selasa lalu. Kerajaan Negeri Pahang mengulangi ketegasan dan komitmen untuk bertindak tegas ke atas tanah-tanah diusahakan secara haram oleh pekebun-pekebun durian Musangking di Raub yang kini tertangguh ekoran keputusan Mahkamah Tinggi mengenainya baru-baru ini. Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Warosti Wan Ismail berkata, Hakim Mahkamah Tinggi Kuantan Datuk Zainal Azman Abdul Aziz pada 28 Ogos yang lalu membenarkan agar pendengaran permohonan kebenaran oleh 111 pekebun haram di Raub bagi semakan kehakiman untuk membatalkan notis pengosongan tanah yang melibatkan kebun-kebun berkenaan yang dikeluarkan oleh Pejabat Daerah dan Tanah Raub dan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang ditangguhkan sehingga 28 Oktober 2020. Menurutnya, sehingga permohonan tersebut didengar dan diputuskan oleh Mahkamah Tinggi, Kerajaan Negeri Pahang terpaksa menangguhkan buat sementara semua tindakan bagi menguatkuasakan notis pengosongan berkenaan. Dua pegawai Jabatan Agama Islam Pahang Jaib menerima anugerah pingat Perkhidmatan Cemerlang PPC 2019 oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan SUK Pahang di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah di Kuantan Jumaat lalu.
Kedua-dua penerima iaitu Encik Nur Hamizi Jamaluddin dan Encik Ni Ibrahim Ni Abdullah yang juga Pegawai Hal Ehwal Islam di Jaib menerima anugerah yang disampaikan oleh Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Warosti Wan Ismail. Dalam majlis yang sama, pihak pejabat SUK Pahang turut menyampaikan anugerah perkhidmatan cemerlang APC kepada 80 orang petugas terpilih. Satu unit lok rumah berkembar 2,5 tingkat atau dikenali sebagai Villa 10 di Bukit Pelindung akan menjadi pusat krisis wanita ataupun Women Crisis Centre. Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Warosti Wan Ismail berkata, penyerahan rumah milik asal Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang PKNP ini merupakan satu pengiktirafan kepada kerajaan negeri kepada golongan wanita di negeri ini. Kunci berkenaan diterima Pengerusi Jawatankuasa Kebudayaan, Perpaduan, Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shahnizah Syamsuddin yang disampaikan pada majlis penyerahan kunci rumah kepada Majlis Pembangunan Wanita Pahang MPWP sempena sambutan Hari Wanita Negeri Pahang di Hotel SC Marriott di Kuantan Jumaat lalu. Kerajaan negeri akan mengagikan 28,000 bendera jalur gemilang ke sekolah-sekolah di seluruh negeri Pahang bagi menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad yang mewakili Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Warosti Wan Ismail berkata, pengedaran bendera ini adalah inisiatif kerajaan negeri untuk memberi teladan kepada premis yang ada di negeri ini. Beliau berkata demikian ketika simbolik penyerahan jalur gemilang kepada Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Pahang JKNP bahagian pembangunan murid Encik Muhammad Rosli Abdul Rahman di Wisma Sri Pahang di Kuantan Khamis lalu. Jabatan Kesihatan Negeri Pahang akan mengambil tindakan lebih tegas kepada peniaga yang tidak mengendali barangan basah mengikut piawaian yang ditetapkan. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Nurul Azali Sulaiman berkata, pihak kesihatan telah melakukan pemantauan secara berkala dan didapati masih ada yang cuai dalam mengendali barangan basah di pasar. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2020 bersama pelancaran garis panduan pengiklanan makanan di Pasar Sejahtera Berserah di Kuantan Khamis lalu. Pengerusi Jawatankuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif mengiringi Ahli Parlimen Pekan Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak menziarahi penduduk yang kurang sihat serta ditimpa musibah di Kampung Tanjung Batu dan Taman Agropolitan Tanjung Batu di Pekan Jumaat lalu. Kehadiran Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Najib yang juga bekas Perdana Menteri membawa semangat dan kegembiraan sekaligus menjadi penawar kepada mereka terutamanya penduduk di Agropolitan Tanjung Batu. Sempena ziarah kasih ini, beliau turut menyampaikan sumbangan bagi meringankan beban mereka sekeluarga. Susulan bantahan penduduk mengenai aktiviti pembalakan di kawasan tanah kerajaan Sungai Gapoi Bentong baru-baru ini, tinjauan mendapati kawasan pembalakan terlibat ialah kawasan tanah kerajaan seluas 674.9 hektar yang telah kerajaan negeri luluskan sejak 2015 kepada syarikat Seri Jengka Sdn Bhd untuk projek pertanian kelapa sawit. Berdasarkan mesyuarat Majlis Kerajaan MMK bilangan ke-7 2015 bertarikh 25 Februari 2015. Jabatan Perhutanan Negeri Pahang JPNP menjelaskan aktiviti pembalakan kemudiannya diluluskan oleh JPNP melalui kelulusan secara dasar pada tahun 2013 dan MMK pada tahun 2015 melibatkan 4 lesen berkeluasan 257.5 hektar yang dilaksana secara berperingkat bermula pada 1 Disember 2019 sehingga kini.
Menurut kenyataan itu lagi, keempat-empat kawasan lesen ini terletak berhampiran antara satu sama lain dan berkongsi balai pemeriksaan hutan sementara Matau serta penempatan pekerja. Berita maklum balas mengenai bantahan penduduk ekoran aktiviti pembalakan Sungai Gapoi di Bentong itu tadi mengakhiri rangkuman berita seminggu pada kali ini. Teruskan bersama kami dengan melayari pahang.my untuk mendapatkan pelbagai berita dan maklumat terkini di negeri Pahang. Jangan lupa like, subscribe dan share Pahang Media di Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Sampai jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum.